Mula, terima kasih kepada semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan termasuk bekas menteri yang datang bersama untuk menghadiri sidang akhbar berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sekarang, Tengku Dato' Sri Safrul. Saya ada satu kenyataan bertulis yang akan diedarkan dan saya nak baca kenyataan saya sebelum soalan-soalan diajukan kepada saya. So, terima kasih lagi kepada Saudara Mat, Wakil Amanah, dan juga Saudara Saifuddin yang mewakili DKR. Dan mereka juga adalah bekas Menteri Kanan dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Semalam di Parlimen, Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Safrul Abdul Aziz telah cuba mengalihkan perhatian ke melut antara dua darjat di mana Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi melanggari kuarantin kendiri selama 14 hari dan di kompaun manja hanya RM1,000, sedangkan makcik warga emas berumur 72 tahun dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM8,000 serta penjara sehari. Menteri Kewangan menyatakan bahawa 101 projek rundingan terus yang bernilai sebanyak RM6.6 bilion telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Pakatan Harapan. Sepanjang 22 bulan kami memerintah. Dalam kata lain, kos berata setiap projek rundingan terus di zaman PH adalah RM65.3 juta. Namun, berapakah peratusan RM6.6 bilion ini berbanding dengan nilai keseluruhan perolehan di bawah Pakatan Harapan? Jawapannya ialah 1.4%. Rujuk jadual di bawah yang diperolehi dari laporan anggaran perbelanjaan 2018 dan 2019. Kalau kita lihat, total procurement is 477.4 billion ringgit. So this was during the what do you call that, the 22 months. Ini adalah jumlah. So sekiranya 6.6 bilion dibandingkan dengan 477.4 bilion ringgit, hanya 1.4%. Kalau kita tidak mengambil kira bekalan dan perkhidmatan, hanya perbelanjaan pembangunan saja, ia hanya 6%. Tapi kita selalu angkat jumlah keseluruhan perolehan, iaitu 1.4%. Bolehkah Tengku Safrul menyatakan nilai projek-projek rundingan terus oleh BN dan projek-projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau sendiri sebagai Menteri Kewangan Perikatan Nasional? Adakah nilai projek-projek rundingan terus tersebut, iaitu BN, dan yang diluluskan oleh Tengku Safrul lebih daripada 1.4% jumlah keseluruhan perolehan kerajaan? Senarai seterusnya merupakan milion so jadi bilion. Senarai berikut merupakan beberapa projek rundingan terus oleh Kerajaan Barisan Nasional yang bernilai berbilion-bilion ringgit ataupun malah puluhan bilion ringgit. Ini saya bagi 12 projek, di mana hanya 12 projek jumlah yang diberikan secara rundingan terus adalah sebanyak 139.4 bilion ringgit. Kes sensasi Jepak Holding sahaja yang melibatkan skandal rasuah orang kuat BN di mahkamah pun sudah bernilai 1.2 bilion ringgit. Bandingkanlah 12 projek Barisan Nasional yang saya bagi di atas dengan 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan sebanyak 6.6 bilion ringgit. Kos berata setiap projek ialah 65.3 juta ringgit. Nilai projek rundingan terus Perikatan Nasional yang diluluskan oleh Safrul kita masih belum tahu lagi.
BN 12 projek sudah 139.4 bilion ringgit. Di bawah Pakatan Harapan 22 bulan 6.6 bilion, kos purata setiap projek 65.3 juta ringgit. Jauh bezanya di antara BN dan PH. Perikatan Nasional kita belum tahu lagi. Ini yang kita nak tunggulah. Tengku Zafrul untuk dedakan. Menteri Kewangan juga gagal mendedahkan senarai penuh 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan dan syarikat yang terlibat. Mengapa takut untuk berbuat demikian? Menteri Kewangan tidak harus menyembunyi dan main sorok-sorok maklumat. Saya cabar beliau dedahkan kesemuanya supaya rakyat boleh menilai dan membandingkan syarikat mana yang berjaya mendapat tender, kroni siapa yang dapat, serta menteri mana yang memohon kelulusan rundingan terus. Atau Zafrul takut akan terbongkar nanti bahawa Perdana Menteri sendiri yang juga bekas Menteri Dalam Negeri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga menteri-menteri pengkhianat yang lain pun ada memohon projek rundingan terus daripada saya sebagai Menteri Kewangan. Adakah Perdana Menteri Perikatan Nasional juga bersalah jika beliau memohon projek rundingan terus pada masa itu sampai hati mereka mengutuk diri sendiri? Perlu ditegaskan bahawa Kementerian Kewangan Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan Manifesto Pilihan Raya Umum 2018 Pakatan Harapan yang menyatakan dalam janji 23. Dan saya memetik janji tersebut. Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar. Jelas di sini tidak disebut bahawa tidak boleh menggunakan kaedah rundingan terus dalam keadaan tertentu. Pengecualian daripada menggunakan kaedah tender terbuka dibenarkan oleh Kementerian Kewangan berpandukan garis panduan kerajaan yang dilampirkan. Ini saya bagi untuk semua. Ini daripada website Kementerian Kewangan, pengecualian daripada tata cara perolehan kerajaan. Yang juga terpakai sekarang. Terima kasih. Iaitu tertaluk kepada syarat tertentu seperti perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara, khususnya ATM, Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kepakaran khusus, one of a kind, iaitu di mana hanya seorang pakar itu boleh digunakan, atau kalau kita nak bekalan Microsoft sahaja, tak boleh pilih yang lain untuk beli Word. So itu rundingan terus dan sebagainya. Kabinet juga boleh memutuskan untuk melaksanakan rundingan terus. Satu perkara yang nampaknya semua menteri-menteri pengkhianat sekarang sudah lupa. Saya nak tegaskan, 1% ini semua perolehan. Kalau kita cakap tentang projek pembangunan, 6%. Ini ialah untuk mengambil kira keadaan cemas. Kalau bencana alam, contohnya Sungai Kim Kim, di mana kita berikan peruntukan segera, ataupun COVID-19 di mana kita juga berikan peruntukan segera. Ini diluluskan kepada pihak kementerian. Bukan bila saya lulus saya akan lantik itu kontraktor, tidak. Kementerian akan uruskan. Macam Sungai Kim Kim, Kementerian Alam Sekitar, macam COVID-19, Kementerian Kesihatan. Ataupun bila ada satu bencana itu alam sekitar, ada banjir. Macam dekat Kedah ada banjir, jambatan roboh, kita kena buat cepat untuk menyambung jambatan itu. Itu adalah diluluskan dan diserahkan kepada Kementerian Kerja Raya. So itu adalah keadaan khusus dan yang melibatkan jumlah seperti yang saya sebut tadi, 1.4%. So di sini saya tidak lihat di mana kita melakukan kesalahan. Yang pertama, kita mematuhi janji dalam Manifesto Pakatan Harapan. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah ini sungguh pun kita adalah secara ringan terus mesti mematuhi
tata cara perolehan yang ditetapkan. Dan ini disebutkan dalam website Kementerian Kewangan tentang prosedur-prosedur tersebut. Oleh demikian, saya mendesak Tengku Zafrul mendedahkan segera senarai penuh projek rundingan terus oleh Pentadbiran Barisan Nasional, oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jangan fitnah. Jangan suka baling batu sembunyi tangan. Jangan cuba mencipta persepsi untuk mengalih perhatian daripada kepincangan dalam Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Berani kerana benar, amar makruf nahi mungkar. Sekian, terima kasih kepada semua. Okay, any questions? Come again. No, because I don't have the details. All these details are now with the government. If I'm the Minister of Finance here, I can give you the whole list lah. But I can't. Only the Minister of Finance can do it. And of course, if I do it now, then it will be OSA and all that lah. So the Minister of Finance should reveal this information. If he dares to make an accusation, back it up with facts and figures. Jangan melontarkan sesuka hati. Don't just throw it out, but then it's not supported by facts and figures. And as I said before, these are special circumstances. If Barisan Nasional, if Perikatan Nasional gives projects by direct award because of floods, we are not going to object because assistance must be given immediately. But when you give projects to infrastructure projects, like I mentioned here in the BN, for instance, this JPAC, solar hybrid and diesel generator set, I think this is a very famous project lah in Sarawak, where there is now a corruption case going on. So in this type of examples, in this type of projects, why is an open tender not conducted? But when you talk about bridge in Kedah, di Serang, ini secara kebetulan dalam kawasan yang berhormat Saifuddin, saudara Saifuddin, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Bila ada banjir, jambatan roboh, kita kena keluarkan wang dengan cepat. Kita buat secara direct award, tapi bila direct award diluluskan, ia bukan diuruskan oleh saya. Saya hanya lulus tapi serah kepada Kementerian Kerja Raya ataupun kepada kementerian masing-masing. So, mengapa ini tiba-tiba jadi satu isu pula? Adakah Perikatan Nasional tak buat macam ini? Dan di manakah kita melanggari janji Pakatan Harapan? Tidak. Saya telah tunjuk sini, tak langgar janji Pakatan Harapan, kita masih cakap serupa bikit. Dan itulah janji kita bagi rakyat, kita akan kota dan tunai janji ini. Konteks saya nak tambah. Konteks Oktober 2018, satu jambatan di kawasan saya, Jambatan Serdang, roboh. Dan itu menyebabkan kesulitan kepada 3,000 penduduk yang menggunakan laluan itu. Saya menulis kepada Menteri Kewangan dan berdasar pada tata cara perolehan yang mendesak dan perlu disegerakan. Sekiranya perolehan tersebut tidak dibuat dengan segera, akan memudarat dan menjejas perkhidmatan dan kepentingan awam. Ya, saya menulis dan Menteri Kewangan memberikan kelulusan, JKR kemudiannya melakukan proses seterusnya. Dan sekarang jambatan dalam pembinaan. Kalau saya nak sebut dengan 3,000 penduduk, tunggu ya. Kita akan buat open tender, akan ada speknya, akan ada satu kajian oleh pelbagai jabatan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tunggu, dan sampai sekarang belum selesai. Jadi dalam keadaan begitu, sebagai contoh yang real, maka keadaan itu juga mematuhi tata cara perolehan. Dalam konteks itu, 3,000 penduduk mengalami kesulitan. Jadi itu adalah amalan yang sangat transparan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu satu daripada banyak contoh lain. Terima kasih. Dan nanti jap, saya tambah lagi ni jap. Boleh tanya kemudian. Nah, satu lagi contoh ialah bila ia melibatkan pasukan keselamatan, ATM Angkatan Tentera Malaysia atau Polis Diraja Malaysia. Kerana ada spek-spek tertentu yang melibatkan rahsia-rahsia keselamatan, ia diberikan kepada syarikat tertentu.
itu adalah sebab khususnya. So saya tak boleh cakap lebih daripada itu. So ini adalah perkara lumrah. Bukan sahaja di Malaysia, di seluruh negara termasuk negara barat. So harap mereka yang nak main politik ini, mainlah secara berpada-pada. Janganlah melampau dan terlanjur. Sila. Semalam Azmin dakwa benda ni tak dibentangkan dalam kabinet. So apa responnya? Dia ini sekarang sudah lupa daratan. Dulu dia buat macam itu, sekarang dia buat lain. Takkan dia boleh lupa apa yang dibentangkan dalam kabinet. So dia ini memang sudah jadi pakar kelentong lah. Saya. Yes. Could you share with us what project? No, he asked for, again, it involves security issues lah. As a Home Minister, he did ask and write to me for direct awards. Definitely he did. Some approve, some not. But I cannot go into detail because it involves security issues. These are related to PDRM, related to immigration. So let us wait for the minister to be bold and upfront. Be transparent. Be brave and release all these details. You make the accusation, back it up with facts and figures. Could you share with us the value of the projects and how many projects did he request? No, I think again, you are asking me to be maybe charged under OSA. No, these are security issues. I think even though I'm a former minister, I want to respect the office. Mak Sabu. We don't even know if it's in the 101 that was mentioned. Security issue ini memang dalam Angkatan Tentera Malaysia, terutama hal-hal yang bersangkut paut alat-alat penyiasatan, jenis komputer dan berbagai perkara lagi yang tidak dibuat secara open tender. Sebab itu saya harap Menteri Keuangan dapat memberi penjelasan yang mana hal-hal keselamatan. Misalnya kalau nak beli helikopter, itu open tender. Ataupun kapal pun kita boleh buat open tender. Tapi ada peralatan-peralatan khas yang saya tak boleh mention lah satu persatu. Itu memang dirunding dan ada pakar-pakar tertentu. Certain expert and expertise yang kita perlu. Di situ kena ada perbincangan panjang untuk kita mendapatkan peralatan itu. Oleh itu Menteri Keuangan boleh mendedahkan. Kalau beranilah hal-hal security ni. Kalau kami dedahkan nanti OSA dedahkan mana-mana hal security ini yang dibuat secara direct di atas kepentingan dan keselamatan negara. Terima kasih. Kita kena ingat bahawa tidak semua boleh buat secara tender terbuka. Saya telah berikan satu contoh tadi. Kalau anda nak gunakan Word, Microsoft Word, anda tak ada pilihan. You kena buat rundingan terus dengan Microsoft. Kerana tak ada syarikat lain yang boleh memberikan perkhidmatan sedemikian. So itu adalah perkara lumrah dan biasa yang saya sebut tadi. So janganlah cuba cakap kerana kita ada buat berbagai projek. Yang projek ini pun 1.4%. Kalau BN dan PN saya rasa jauh lebih banyak. Tapi kita tunggu. Dedakan, berani dakwa, berani dedakan. Kalau tidak, janganlah buat itu tuduhan-tuduhan dan fitnah yang jahat yang tidak berasas. So please. Saya nak tambah sikit dari sudut politik ya. Saya melihat apabila isu ini ditimbulkan, Azmin Ali bagaikan melompat ya. Saya tak menolak kemungkinan isu ini didedahkan untuk memalukan dia juga dan menteri-menteri yang lain yang bersama dalam Pakatan Harapan. Dan ini mungkin mainan politik di antara UMNO dan Bersatu dan untuk melaga-lagakannya. Ya. Kerana Azmin, Zuraida, saya difahamkan kementerian-kementerian yang disebut termasuklah KPKT, walaupun tak disebut projek yang khusus, kontrak yang khusus, tapi ianya melibatkan kementerian-kementerian ini yang dipimpin oleh menteri-menteri khianat ini. Ya, maka ianya mungkin
satu usaha untuk melaga-lagakan di antara mereka dan memalukan, termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, kerana dia pun di bawah kementerian dia pun ada projek-projek rundingan terus, ya. Terima kasih. Di dalam kementerian saya boleh katakan dalam 22 bulan yang kita ada, satu pun saya tak tulis kepada Kementerian Kewangan untuk tanya direct nego. Ya, sebab di bawah kementerian saya kita jaga satu khazanah negara yang itu tanah. Ya, ada satu saja yang kita untuk kepentingannya kita telah pun rundingan untuk bagi khazanah, bukan luar, khazanah saja. Sebab khazanah nak buat satu joint venture dengan Boeing, GE, if I'm not mistaken, ya, dengan GE. Itu saja bawa ke kabinet dan di-approvekan. Tetapi apa yang saya katakan di sini ialah there are 4 ministers who are in our cabinet who are sitting in Perikatan Nasional. They cannot say that they don't know anything. That means they were dumb during the cabinet meetings. They also apply. And they also apply. Six of them. 6 of them? 4 only. Oh no, yeah, Rizwan plus. I'm only talking about pengkhianat 4 lah. Yang ada di dalam sana, yang itu, yang lain. Dia target PKR je. Tapi masalah sekarang jelas kita sudah tengok satu cara soalan yang soalan tambahan yang dimintanya, jawapan sudah pun disediakan untuk dijawab. This is something that's going on in Parliament now. When there is a subsequent question, the answers are ready for that question, and that is really bad for us. Parliament is turning into a circus. It's no more issue of debating now. It's only an issue where you are politicizing it to an extent where it is benci-bemenci satu sama lain. That is the direction this Parliament is taking this past one sitting that we have seen. And I think there's more to come. So what we have said here, we have been very truthful. I think the Minister of Finance has been very mischievous in making such a statement in Parliament, and the onus is on him to come back to Parliament and answer in detail as to how he came up to the figure of 6.3 or 6.4 billion, 6.6 billion ringgit, and we await him. He should be doing it tomorrow, if I were him, or day after tomorrow. But I'm sure he's not prepared to do it yet. And this is not parliamentary behavior for a person who has just come in from the blues into a very powerful ministry. Don't let backbenchers rule you. I think you should be performing according to your standards. And that is what we ask of him. Okay, thank you. Ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada, terima kasih kepada semua. Thank you very much. I think you all got a copy of the statement, huh? Right, thank you.